link. So tak ada masalah. Okay, Hafiz, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min huzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya nak ulang sikit je untuk kitahid ni. Saya ada rasa semalam kitahid ni saya ajar tak berapa cantik. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya revision untuk dalam masa 5 minit. So, apakah itu kitahid sebenarnya? Yang ni semalam saya tak sentuh. So, kitahid ni sebenarnya dia adalah, dia berlaku dua tempat tau. Dia apakah yang berlaku, perubahan yang berlaku di uterus dan perubahan yang berlaku dekat kita punya ovari. So kitahid ni sebenarnya dia melibatkan pembentukan usit sekunda. Bila dia melibatkan pembentukan usit sekunda, so basically benda ni melibatkan pembentukan usit sekunda dan perubahan ketebalan endometrium. Okay, now kalau pembentukan usit sekunda maksudnya ini yang berlaku kat ovari. So kita tengok dua tempat yang berlaku kitahid ni. Satu kat ovari, satu lagi adalah dekat kita punya uterus. Kat uterus kita ada satu lapisan namanya endometrium. So endometrium ni dia berubah-ubah ikut kitaran dia dan dia bergantung kepada jenis hormon. So dalam kitar ini ada masa endometrium kita akan jadi lebih tebal, ada masa dia akan gugur. Now dalam kitahid ni sebenarnya dia ada 4 jenis hormon. Okay, so kedua kelenjar yang terlibat. So saya ulang cantik-cantik sikit. Dalam kitahid ni sebenarnya kita nak cerita perubahan yang berlaku dalam ovari dan juga kita punya uterus. Dekat uterus kita ada lapisan, kita ada endometrium. So perubahan yang berlaku pada lapisan endometrium. So dalam kitahid ni ia melibatkan dua kelenjar. Okay, satu adalah kelenjar KP. So, kalau saya kata KP adalah pituitary. So pituitary ni merembeskan dua hormon. Satu adalah FSH, pakai short form huruf besar, tak payah nama penuh. FSH, satu lagi adalah LH. Kedua adalah estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ni dirembeskan di ovari. Right. So yang rembeskan estrogen dan progesteron ni adalah folikel ataupun satu lagi corpus luteum. Now, so kita teruskan. Now, tadi kita dah kata kitahid ni sebenarnya kita merujuk kepada perubahan yang berlaku dua tempat. So pertama, lokasi yang pertama adalah pertembahan folikel. Ni lokasi pertama. Lokasi kedua adalah perubahan yang berlaku dekat lapisan dinding endometrium. So endometrium sahaja. Nah, kita mulakan pada yang ini. Yang ni semalam kita nak cerita dalam kitahid ni sebenarnya kita nak cerita hari pertama ni darah haid keluar. Ni haid ni keluar adalah kita consider ini hari pertama. So hari pertama haid tu darah haid keluar. Okay, now semalam saya lupa sebelum hari pertama, sebelum besok katakanlah hari ni saya period. Esok ada orang yang buat kerja. So sehari sebelum kita haid sebenarnya ada satu hormon namanya GnRH. GnRH ni dirembeskan oleh hypothalamus. Hypothalamus. Okay, so hypothalamus ni akan dirembeskan. So bila hypothalamus ni akan dirembeskan, barulah FSH buat kerja. Okay, FSH ni dia buat kerja adalah kerja dia untuk apa? FSH ni adalah untuk merangsang perkembangan folikel. So kalaulah daripada sini kita tengok hari pertama, hari kosong hingga 5, ingat kosong ni yang kerja adalah GnRH. Kalau GnRH ni tak buat kerja, okay, FSH tak dapat dihasilkan. So ingat GnRH ni dirembeskan, oleh itu FSH akan dirangsang. So bila FSH ni dirangsang, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan perkembangan folikel. Awak ingat dalam folikel ada usit. Ni usit, ini usit, ini usit. So folikel ni makin lama makin besar. So bayangkan ini adalah hari pertama hingga hari kelima. Makin besar folikel, makin banyak estrogen dihasilkan. Okay, so kesimpulannya folikel ni sebenarnya dia merembeskan estrogen. Okay, now kita tengok kat sini tau. So sebab tu kita nak kata kat sini FSH merangsang perkembangan folikel. Okay, menyebabkan usit tu akan berkembang.
Kemudian folikel ini akan merembeskan hormon estrogen. Apabila estrogen ni dirembeskan, ia akan memulihkan, membaiki lapisan dinding uterus. Sebab kita tahu hari 0 hingga 5 ni darah haid keluar kan. So maksudnya luka, tengah patah hati, darah keluarkan. So ini adalah haid berlaku. Ada penting haid ni berlaku. So bila dah berlaku lapisan dinding endometrium tu luka, so itu adalah kerja estrogen untuk baiki. Alright. So itu adalah pada hari 0 hingga hari kelima. Ingat hari 0 ni untuk siapa buat kerja, ini adalah untuk GnRH. Kemudian seterusnya kita pergi hari ke-6 hingga hari ke-14. So awak tengok bila FSH tu dihasilkan, folikel makin lama makin besar. Sebab itu aras estrogen makin meningkat. Sebab kalaulah kita tengok daripada sini, hari ke-6, ni sini hari katakanlah ke-6 sampai nak masuk ke hari ke-14, awak tengok kat sini, folikel makin besar. So bila folikel makin besar, ini folikel primer, ini folikel sekunder. Okey, folikel sekunder. Okey, esok katakanlah nak berlaku ovulasi, folikel sekunder ni akan berubah menjadi folikel graf. Folikel paling besar. So makin banyak folikel, makin banyak hormon estrogen. Therefore, sebab tu statement dia di sini, pada hari ke-6 hingga ke hari 14, aras estrogen makin meningkat. Okey, kemudian semalam kita ada cakap, masa ni kita kata adalah mekanisme swap balik positif. Kenapa kita kata swap balik positif? Adalah disebabkan this one. Masa ni sebelum hari ke-14, apabila estrogen tinggi, kalau awak tengok kat sini, LH ni tinggi. Kemudian kita tengok dekat sini, FSH juga tinggi. So mekanisme swap balik positif adalah bermaksud apabila estrogen tinggi, FSH tinggi dan juga LH tinggi. So kita tengok kat sini, apakah fungsi hormon LH? Fungsi hormon LH sebenarnya adalah merangsang ovulasi. Katakanlah tiba-tiba dia peak tinggi kan, maksudnya kita tahu esok adalah ovulasi. So ovulasi ini dirangsang oleh apa? Dirangsang oleh hormon LH. Disebabkan soalan kebat yang saya ajar semalam. Disebabkan LH ni adalah untuk merangsang ovulasi, untuk satu orang kata kalau orang itu tiada kitar haid yang normal, dia boleh menganggar time subur dia dengan kepekatan hormon LH menggunakan adalah satu kit yang kita panggil dia sebagai ovulation kit. Saya tak ingat bahasa Melayu panggil apa ovulation kit. Kit bahasa Melayu apa Ovulasi kit saya tak sempat lah. Kit tu apa? Alat Alat ovulasi ke? Ovulation kit. Tapi bahasa Inggeris panggil ovulation kit. You guys cari dalam bahasa Melayu. Kit apa? Kit tu macam tools kan? Ovulation kits. Tak naklah gaduh kat situ, nanti you guys cari. So senang kata itu soalan kebat. Kalau katakanlah seorang kita seseorang itu tidak teratur, macam mana kita nak tahu dia punya kesuburan atau ovulasi dengan cara kita menggunakan satu alat yang dapat mengukur kehadiran hormon LH. Kenapa kita tahu apabila kepekatan LH itu tinggi, maksudnya dia dah dekat dengan hari ovulasi. Now, kemudian hari lepas ke hari 14, hari seterusnya adalah hari ke-15 hingga hari ke-21. Okay, now follicle graph ni, asalnya corpus luteum ni daripada mana? Asalnya corpus luteum ni adalah daripada follicle graph. Now, beza tau. Masa dalam keadaan follicle graph, dia follicle graph ni hanya rembeskan satu jenis hormon sahaja, which is estrogen. Tetapi kalaulah follicle graph itu telah berubah menjadi corpus luteum, ia merembeskan dua jenis hormon iaitu EP, estrogen dan juga progesteron. Now, bila estrogen dah ada best friend baru, dia lupa kawan lama. So senang kata bila estrogen ni, katakanlah FSH follicle graph ni kan nanti lepas ovulasi ia akan berubah menjadi KL, corpus luteum. Bila dalam bentuk corpus luteum, ia akan merembeskan hormon estrogen dan juga progesteron. Now, hormon estrogen dan progesteron ni apabila ada estrogen dengan progesteron, okay, FSH dengan LH ni akan jadi rendah. Sebab tu kita panggil dia sebagai mekanisme swap balik negatif. So kesimpulannya pada hari ke-15, apakah signifikasi yang berlaku? KL, okay, follicle graph akan berubah menjadi KL.
Apabila di dalam bentuk KL, dia akan menghasilkan dua jenis hormon, iaitu hormon EP, estrogen dengan progesteron. So bila estrogen ni tinggi, progesteron ni tinggi, ia akan merencat FSH dan juga LH. Disebabkan FSH dengan LH rendah apabila ada progesteron, keadaan ini kita panggil sebagai mekanisme suap balik negatif. Now, sekarang kita nak tengok apa jadi kalau progesteron ni makin tinggi. So, bila progesteron ni makin tinggi, kita tengok daripada gambar. Progesteron ni makin tinggi, dia akan menyebabkan lapisan dinding endometrium lebih tebal. So, sini ada beza sikit tau. Estrogen memastikan lapisan dinding endometrium tebal. Tetapi bila ada progesteron, dia akan jadi lebih tebal. Kenapa kita kata dia lebih tebal? Sebab masa ni dia berlakunya vascularization, which is, I don't know, in Malay what do we call? Adalah satu keadaan lapisan ni akan banyak lagi kapilari darah. Pemvaskularan ke? Saya takutlah Melayu saya silap. Okay, now, yang ni kan, vascularization. Maksudnya kapilari darah, dia akan jadi lebih tebal disebabkan banyak sangat kapilari darah, salur darah makin banyak terbentuk. Ini adalah kerja progesteron. Tetapi corpus luteum ni awak ingat, okay, dia hanya berkembang, dia akan maintain dalam masa lebih kurang seminggu atau 2 minggu. Okay, kenapa corpus luteum ni kena kembang? Sebab dia hasilkan EP kan. Bila progesteron ni tinggi, dia akan menyebabkan lapisan dinding endometrium ni tebal. Tetapi dia ada satu syarat. Corpus luteum ni, dia akan kekal tebal jika berlaku persenyawaan dan juga penempelan. Tetapi jika tidak berlaku penempelan ataupun persenyawaan, dia akan menyebabkan corpus luteum tu broken hearted. So bila dia broken hearted, dia akan merosot. Bila dia akan merosot, dia akan menyebabkan progesteron akan jadi rendah. Bila progesteron rendah, dia akan menyebabkan FSH dengan LH dihasilkan semula. So yang ni korang kena baca sikit tau. Dan satu lagi, ini adalah soalan aras tinggi. Kenapa saya kata aras tinggi? Sebab korang soalan yang melibatkan graf, soalan yang melibatkan korang kena analisis, dia adalah soalan aras tinggi. Dan kebanyakannya soalan aras tinggi, kalau untuk SPM biologi kita ada 20 markah. So basically, kalau bio korang nak lulus, korang baca buku teks tingkatan 4 data 5, korang boleh nak lulus. Tetapi yang membezakan antara, masalahnya A kita ada banyak grade. Kita ada A-, kita ada A+, kita ada A+. So yang nak membezakan tu adalah yang 20 markah. Dan yang 20 markah tu biasanya adalah soalan yang aras tinggi, macam soalan macam ni, menganalisis, membanding beza, mencari persamaan dan juga perbezaan. So yang itu saya ada rasa takut sikit. So you guys, sebenarnya kalau dalam tajuk yang ni korang kena belajar tengok gambar. So saya takut tajuk ni. Sebab tu bila saya takut saya ajar 2 kali. Now, so tadi kita kata perempuan ni dipengaruhi oleh 4 jenis hormon tau. Kita ada FSH, kita ada LH, estrogen dengan progesteron. Okay, katakanlah perempuan, korang pernah ada tak rasa grumpy sebelum datang haid, korang rasa nak marah ataupun korang rasa senang nak nangis? Ada tak rasa tu? Orang biasa panggil dia sebagai PMS. Ada tak siapa pernah kena PMS? Tak ada kan? PMS ni untuk setiap orang dia adalah berbeza-beza. PMS ni adalah 14 hari sebelum datang period. Bila korang dah ada period, korang grumpy, kita dah tak panggil dia sebagai PMS. Okay, so PMS sebelum datang haid, korang punya mood swing, kita panggil dia adalah sebagai PMS. PMS ini disebabkan apa? Disebabkan adalah ketidakstabilan hormon. Okay, so awak tengok sini. Ketidakseimbangan hormon progesteron dengan estrogen, okay, boleh menyebabkan, boleh menyebabkan, yang kat sini dia kata boleh menyebabkan guguran. Dan satu lagi sebenarnya, kalaulah hormon awak tak stabil, dia boleh menyebabkan PMS. Sebab tu, ingat tak saya cakap, sebelum orang datang haid, disebabkan progesteron kita tinggi, perempuan ni senang nak craving. Semua benda dia rasa nak makan. Ada tak ada dalam satu bulan tu, ada 1 week tu, awak rasa craving, nak makan manis, nak makan dessert, ada benda yang korang teringin sangat. Sebenarnya teringin tu adalah disebabkan oleh hormon progesteron. Tetapi hormon progesteron kita tak selama orang pregnant. Maksudnya kita ada teringin, tapi teringin kita tak seteruk orang pregnant. Kalau orang pregnant, progesteron dia lagi tinggi. Sebab tu dia teringin lagi banyak. Macam kita, katakanlah korang datang haid tu kan, yang masa PMS tu kan, korang ada teringin. Disebabkan ada hormon progesteron. Tetapi teringin korang tu tak adalah sampai teruk sangat. Sebab bila je korang datang haid,
progesteron tu dah rendah. Bila dah rendah, rasa teringin tu adalah dia jadi kurang. Okay, so ni lah kat sini saya nak cakap PMS ni adalah disebabkan ketidakseimbangan aras hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, putus head pula. Apa yang korang tahu pasal putus head? Putus head ni biasanya kita kenali dengan nama apa? Menopause. Yeah, menopause. Very good. So bahasa Inggeris panggil sebagai menopause. Now, putus head ni, dia lain sikit tau. Putus head ni adalah disebabkan apabila ovari sudah tidak sensitif kepada LH dan juga FSH. Maksudnya tak ada folikel itu berkembang daripada folikel primer menjadi folikel sekunder menjadi folikel graft. Maksudnya bila tak ada perkembangan folikel, dia tak ada berlakunya ovulasi. Bila dia tak berlakunya ovulasi, dia tak ada perubahan dalam bentuk, dalam dia punya uterus ataupun endometrium, lapisan uterus ataupun kita panggil endometrium. Therefore dia tak akan datang head. Okay, so bahasa lain kita panggil dia sebagai putus head. Now, kita tengok kat sini kan, sebelum saya lupa. Now, orang kena PMS ni ada banyak style, ada banyak jenis tau. So lelaki yang cari pasang, ada perempuan yang belum datang period seminggu atau 2 minggu sebelum tu. Biasa kalau awak tengok tiba-tiba kalau korang gurau, sebelum tu kalau dia gurau, dia tak ambil hati. Suddenly hari ni korang gurau, tiba-tiba dia nangis, korang jangan ambil hati. Sebab itu bukan diorang, itu adalah disebabkan hormon tu tak balance. Okay, so PMS ni sebenarnya dia mengganggu banyak, which is emosi, fizikal dan juga mental. So emosi ni cepat rasa tertekan, lagi-lagi lah kalau tiba-tiba korang nak trial, nak SPM, and basically korang akan jadi lebih tertekan. So bila jadi dia akan mengganggu awak punya emosi, lebih tertekan, cepat marah. And then katakanlah boleh senang anxiety, perubahan kebimbangan ni muram, anxiety pun boleh juga. So sometimes anxiety ni bukan saja disebabkan oleh faktor luaran, maksud saya faktor luaran disebabkan exam. Kadang faktor hormon tidak balance pun dia boleh menyebabkan mengganggu awak punya emosi. So, saya ulang, dari saya perempuan, kita kena jaga diri. Okay, especially kelas depan, especially korang yang ambil subjek berat ni. Kenapa? Sebab anxiety ataupun kita punya mental health ni unstable, ada banyak faktor. Faktor yang biasa adalah faktor disebabkan stres daripada luar. Contohnya stres sebab exam, stres dapat result yang tak cantik. Dan satu lagi perempuan, kita ditambah, kita ada lagi faktor yang trigger. Faktor yang trigger tu adalah imbalance hormon. So senang kata bila faktor luar, which is pressure maybe daripada cikgu ke, pressure daripada mak ayah ke, and then ditambah pula faktor dalaman which is hormon yang tidak menentu, okay, disebabkan hormon progesteron dan estrogen tidak menentu, so dia adalah satu kombinasi yang tak sangat bagus. So senang kata korang ada stres tu adalah sebabkan kawan, maybe kawan atau cikgu atau parents. Okay, kemudian ditambah hormon korang tengah tak balance. Bila hormon korang tak balance, dia akan menambahkan trigger korang punya stres ataupun mental health awak dalam keadaan yang tidak berapa bagus. So sebab tu basically kalau you guys ada rasa macam begitu, korang kena cari jalan escapism. Cari jalan nak cuba reduce the stress. Banyak cara untuk reduce stress. Kalau saya baca reduce stress ni kita boleh trigger dengan cari hormon yang bagi kita happy. Contohnya korang tengok cerita movie yang kelakar, dia hasilkan hormon endorphin. So endorphin ni dia bagi awak rasa macam happy. Contohnya makan pun bagi korang happy. Makan coklat pun dia bagi korang happy. So basically kalau korang dalam state yang begitu, korang kena divert, cari benda yang boleh bagi awak hasilkan hormon selain daripada estrogen dan progesteron tu. So korang kena hasilkan hormon yang lain. Apa lagi aktiviti lain? Exercise. Exercise pun sama, dia boleh bagi awak hormon yang happy sikit. Gelak, exercise, gelak, keluar, jalan-jalan, makan pun boleh bagi awak. Sebab tu kadang-kadang ada orang stres makan. So basically korang kena cari jalan yang itu. Sebab tu perempuan kita senang lagi kena stres atau anxiety atau mental unstable disebabkan hormon kita sendiri begitu. Alright, now faktor lain biasanya perempuan boleh sakit pinggang. Ni biasa saya kalau saya tak healthy, besok macam nak period, pinggang tau. Pinggang. Sakit sendi, loya, and then gangguan mental ni biasalah. Ni kurang daya ingatan, suka memberi tumpuan. Now ini menopause. Menopause ni biasanya berlaku pada umur 46 hingga 50, puncanya adalah disebabkan ovari kurang sensitif kepada FSH dengan LH, menyebabkan tadi saya kata pengovulan terhenti. Bila pengovulan terhenti, tak ada FSH, tak ada LH, tak adalah estrogen dengan progesteron. Okey, saya nak ambil satu estrogen.
korang ada estrogen ni, sebenarnya estrogen ni adalah satu hormon yang sangat baik tau. Apabila kita ada estrogen, sebenarnya estrogen ni boleh menggalakkan penyerapan kalsium. Sebab tu bila orang dah tua, estrogen kurang, chances dia nak kena penyakit osteoporosis adalah sangat tinggi. Sebab tu penyakit osteoporosis dia senang kena pada orang tua. Kenapa? Apabila dah tua, hormon estrogen tu kurang. Bila hormon estrogen tu kurang, kadar penyerapan kalsium pada tulang tu akan jadi berkurang. Sebab tu awak akan nampak kat sini, alright, dia akan senang kena osteoporosis. Dan satu lagi, risiko menghidap penyakit jantung, arteriosclerosis juga meningkat. Okay, now ini soalan daripada buku teks awak, dia adalah dalam silibus awak, which is yang korang kena cari. So saya cari sikit je untuk awak. Korang kena tahu sikit. Sebab saya perasan tahu untuk soalan trial SPM Selangor yang hari tu korang buat, saya disebabkan banyak sangat yang tidak lulus. So saya tengok balik dia punya silibus, saya perasan tahu kebanyakan soalan yang keluar masa trial adalah dekat dalam bahagian catatan nota tepi. Nota tepi dia tulis kat situ, GMO ke whatsoever, nota tepi yang kecil tu. Yang itu yang keluar. So basically sebab tu bila saya perasan, soalan ni semua keluar yang kat tepi-tepi tu. So basically saya kena bagi tahu awak lah. Maksudnya awak janganlah fokus all the time pasal yang ni. Tapi bila saya ajar, maksudnya korang ada extra knowledge about that one. So senang kata, kalau lelaki dia tak ada menopause, tetapi lelaki kita panggil dia sebagai andropause. Andropause ni sama juga. Andropause ni dia tadi kalau perempuan disebabkan estrogen kurang. Kalau lelaki adalah disebabkan testosteron ni kurang. Tetapi andropause ini tidak berlaku pada semua lelaki. Kalau menopause, dia berlaku pada semua perempuan. Tetapi kalau andropause tidak. Cuma persamaannya dua-dua adalah kekurangan hormon pembiakan. Cuma kalau dalam lelaki hormon testosteron, kalau perempuan estrogen. Dan satu lagi, kalau you guys tengok dekat sini, dia punya kesal lebih kurang sama. Bila estrogen kurang, dia akan menyebabkan bertambah berat. Dia kurang sex drive ni, kurang nak ada sex drive lah. Dia kurang ada keinginan nak buat hubungan seks. Kemudian dia susah nak tidur, and then dia mood swing, and then headache. Tapi tadi saya kata andropause ni, apa beza tadi? Saya kata beza antara andropause dengan menopause ni. Tahu sikit je, korang kena tahu sikit je. Apa beza dia tadi? Menopause, thank you, Mazli Ching. Apa beza tadi? Kesimpulannya kalau korang tahu tadi kan yang saya terang, menopause ni awak tahu pada perempuan, andropause ni pada lelaki. Okay, apakah perbezaan antara menopause dan juga andropause? Soalan dia suka tanya persamaan dan perbezaan tau. Menopause berlaku dekat semua perempuan, andropause dekat sesetengah lelaki saja. Yes, betul, setuju. Alright, so very good. Okay, now kalau kita kata persamaan pula. Kalau kita tanya persamaan, apakah persamaan dia? Dua-dua akan mengalami penambahan berat badan. Oh, okay. Betul persamaannya tu. Sekejap. Okay. Dua-dua adalah disebabkan, dua kesan dia akan menyebabkan berat bertambah, and then kedua-duanya dia akan adalah disebabkan kekurangan hormon pembiakan yang ada dalam badan dia. Alright. So kita teruskan. Now, yang ni saya suka. Okay. Ni saya suka. Katakanlah masa ovulasi, saya ambil, ini buku teks lama tau. Katakanlah masa pengovulan. Masa pengovulan adalah katakanlah usus sekunder dibebaskan daripada ovari, and then suddenly sperma masuk. So bila sperma masuk, dia akan menyebabkan satu proses yang kita panggil dia adalah sebagai persenyawaan. So senang kata, nak ada anak, dia katakan orang tu mengandung, mesti ada step ni. Pertama, perempuan tu mesti ada pengovulan. Maksudnya usus sekunder dibebaskan daripada ovari. Kemudian kedua, bila selepas proses pengovulan, proses persenyawaan. Tapi bila proses persenyawaan ni, kita dah kata orang tu pregnant ke? Katakanlah husband and wife tu, kita dah kata dia sebagai pregnant ke? Kalau dia pergi test dia, kita boleh detect dia pregnant tak? Tak. Bila kita nak panggil dia pregnant pula?
bila berlaku penempelan. So senang kata kita nak cerita tau, journey dia cerita macam ni. Katakanlah hari ke-14 perempuan tu hasilkan usid sekunda. Kemudian usid sekunda tu akan disenyawakan oleh sperma. Now, triknya pasal, menariknya pasal sperma, kalau you guys perasan, sperma ni berjuta-juta. Okay, dia masuk melalui vagina, and then dia lalu cervix, and then uterus, and then dia pergi cari girlfriend dia. Nah, daripada berjuta-juta sperma tu hanya satu sahaja yang dapat senyawakan, ovum. Okay. Nah, bila lah ovum tu telah disenyawakan, dia akan jadi zygote. Kemudian zygote ni akan membahagi secara mitosis. Sigaran ni saya tak ingat apa tau. Dia akan membahagi. Senang kata ni adalah proses mitosis. Hari pertama dia akan membahagi secara mitosis. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima. So bila dia dalam hari kelima ni, senang kata mula dia jadi zygote. Daripada zygote ni dia akan jadi berbola yang kita panggil dia morula. Zygote akan mengalami mitosis. Dia akan menjadi morula. Kemudian morula ni pula akan berubah menjadi blastocista. Nah, apa beza morula? Morula ni dia bola yang padat. Sel-sel yang padat. Bola kau awak jawab periksa. Bola pula. Morula adalah sekumpulan sel yang padat. Itu adalah morula. Okay. Kemudian morula ni dia akan ada satu space. Ada bahagian tu yang sel padat, ada bahagian tu sel yang ada space. Yang itu kita panggil dia sebagai blastocista. Okay. Nah, blastocista ni yang akan menempel dekat endometrium. So bila berlaku penempelan, kita kata ibu itu pregnant. Sebab tu katakanlah dia bersama dengan suami dia, dia nak tahu, dia nak check dia pregnant, dia tak boleh orang kata directly esok atau lusa, dia kena tunggu 5 hari atau 7 hari. Sebab proses nak berlakunya penempelan, dia ambil masa lebih kurang 5 hari. So kesimpulannya dalam perkembangan fetus, dia mesti bermula dengan pengovulan, kemudian persenyawaan, dan dia akan jadi zygote. Kemudian dia akan melibatkan mitosis, dan kemudian dia bila mitosis dia akan menjadi morula. Daripada morula dia akan jadi blastocista. Daripada blastocista ni nanti dia akan, ini 5, ini 6, dia akan menempel. So bila menempel kita kata ibu tu telah pregnant. Okay. Tapi masa penempelan ni dia masih bergantung kepada corpus luteum. Sebab corpus luteum menghasilkan progesteron dengan estrogen. Okey, saya kata corpus luteum tu kalau orang pregnant dia akan berkembang, dia akan stay dalam keadaan asalnya tu yang berkembang dalam masa 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Lepas 3 bulan dia akan hilang. Kenapa corpus luteum tu kena kembang selama 3 bulan? Ataupun kita kata trimester pertama kalau ibu tu pregnant. Kenapa mesti 3 bulan? Disebabkan oleh faktor umur. Oh, sorry cicing sekejap. Aduh, hantar barang ke? Sekejap Ya. Sorry, barang sampai. Okay, dah. Tadi kita kata pasal apa? Sekejap. Ada tak yang jawab? Hai. Belum ada, yes, very good. Belum ada placenta. Okay, so basically corpus luteum ni dia macam part times. Dia tunggu placenta tu wujud. Bila dah ada placenta, and then corpus luteum tahu dia dah bukan kerja dia, so dia akan hilang. Okay, so lepas penempelan. So sekarang kita nak cerita lepas penempelan. So kesimpulannya adalah pada ni. Ini adalah buku teks lama tau. Saya ada satu part ni yang saya suka buku teks lama. Buku teks KBSM. So kalau kat sini macam korang senang nak faham. So senang kata bila persenyawaan dia akan jadi zygote. Zygote tu akan membahagi menjadi morula. Daripada morula dia akan jadi blastocista. Daripada blastocista ni dia akan berkembang menjadi embryo, fetus dan juga bayi. Now ada beza antara fetus dan bayi. Kalau dah lahir nama dia bayi. Kalau dalam perut, walaupun bentuk dia sama macam bayi disebabkan dia ada dalam uterus, kita panggil dia sebagai fetus. Fetus ni bentuk dia dah macam bayi tapi dia belum lahir. So kita panggil dia adalah sebagai fetus. Now,
Tengok ini adalah dia punya soalan, Marula. Yang ni korang boleh baca sendiri. This one pun boleh baca sendiri. Now, ni pun boleh baca sendiri. Ni adalah dalam buku teks awak. Now, okay, fungsi plasenta. Apakah fungsi plasenta? Tadi kita kata plasenta tu dia akan wujud dalam masa 3 bulan, lepas 3 bulan, and then sampailah lahir. Now, plasenta ni fungsi dia ada banyak tau. Pertama, sebenarnya plasenta ni apa? Plasenta ni sebenarnya adalah terbentuk daripada tisu-tisu, daripada sel-sel fetus dan ibu. Dan satu lagi, ini yang pertama. Apakah maksud plasenta? Dia adalah suatu tisu yang terbentuk daripada sel-sel fetus dan ibu. Okey. Kemudian kedua, fungsi plasenta. Fungsi plasenta adalah sebagai organ endokrin. Kalau kita kata endokrin, maksudnya dia hasilkan hormon. Okey, ini saya salah sebut tau. HCG dua-dua kena besar. Okey, now kalaulah organ endokrin dia hasilkan hormon progesteron, estrogen dan juga HCG. Ini pun salah. Kalau dalam periksa tak boleh huruf kecil. HCG. Kenapa orang pregnant dia mesti ada HCG? Sebab HCG ni fungsi dia adalah memastikan korpus luteum menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Senang kata macam ni. Ni info. Banyak betul maklumat. Kan tadi kita kata korpus luteum tu akan kembang selama 3 bulan. Dia ada best friend yang memastikan dia sentiasa kembang, which is namanya HCG. Sebab tu kalau orang dia nak tahu dia pregnant, dia akan pakai urine test. UPT. Urine test, urine pregnancy test. Test eye kencing. Saya tak ingat Melayu cakap apa. Tapi kita panggil dia sebagai UPT. Ada beza eye kencing, urine orang yang tak pregnant dan pregnant. Katakanlah kalau orang itu mengandung, dalam eye kencing dia ada HCG. Okay. Kenapa fungsi, apakah fungsi HCG? Fungsi HCG ni adalah memastikan korpus luteum sentiasa menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Tapi lepas tu pula siapa yang ambil take over? Yang take over adalah plasenta. Now, kedua. Ini pertama, ini kedua, ini adalah ketiga. Now, ketiga, dia mewujudkan membran nipis. Senang kata dia adalah sebagai barrier, membran. Dia mengasingkan sistem peredaran darah anak dan ibu. Sebab tu kalaulah saya darah A, anak saya darah O. Kalau ikut logiknya, kalau kita berlakunya perbezaan darah tu akan bergumpal kan? Tapi disebabkan oleh plasenta, darah anak saya dengan darah saya tak bercampur. So itu kita kata dia mewujudkan membran nipis as a barrier. So dia mengasingkan sistem peredaran darah anak dan juga ibu. Satu, dia nak bezakan kalau jenis darah berbeza. Kedua, tekanan darah ibu dan anak adalah berbeza. Tekanan darah ibu adalah tinggi. Okay, so pressure darah tu pun sendiri adalah berbeza. Okay, so dekat sini adalah disebabkan tekanan darah ibu adalah lebih tinggi dan satu lagi adalah jenis darah tu tak sama. Kedua, dia dapat melindungi fetus daripada bahaya. Tetapi ada certain yang boleh masuk. Contohnya kafein, alkohol. Sebab tu kalau orang pregnant dia tidak galakkan minum kafein, minum kopi. Sebenarnya kenapa kafein ni tak elok untuk orang pregnant? Sebabnya kafein ni dia akan mengurangkan kadar penyerapan kalsium. So senang kata kalau korang minum susu, sebenarnya kalau korang minum susu tak digalakkan minum macam kalau korang ambil pil kalsium, if I'm not mistaken. Sebab saya pregnant saya ambil pil kalsium. Doktor tak galakkan kalau saya ambil pil kalsium, saya minum dengan air kopi atau Nescafe. Sebab nanti kalsium tu tak ada fungsi, rugi je saya makan pil kalsium tu. Sebab bila ada kafein dia akan dia akan mengurangkan kadar penyerapan kalsium tu kepada tulang. Okay. So sebab tu dia tak elok sangat. Tapi boleh minum tapi tak boleh banyak. Okay, kalau alkohol ni lagi tak bagus, dadah ni lagi tak bagus. Okay. Kemudian seterusnya, tapi ada bahan-bahan yang boleh merentasi plasenta. Bahan yang boleh merentas plasenta adalah antibody. Okay, right. So antibody daripada ibu ni boleh masuk ke dalam fetus. So dia boleh membekalkan keimunan pesi semula jadi. So kesimpulannya, untuk fetus ataupun untuk fetus dia boleh dapat keimunan pesi semula jadi dengan cara apa? Dengan cara ada antibody daripada plasenta tu dapat diserap. So keimunan pesi semula jadi, awak ingat tau ada dua. Satu adalah kalau dia dah lahir, dia dapat dapat susu daripada ibu, dia dapat keimunan pesi semula jadi. Kalau dalam kandungan juga, dia dapat juga keimunan pesi semula jadi adalah daripada plasenta. Nah, ini tadi saya kata dapat mengelakkan pengumpulan darah jika jenis darah tak sama. Jenis
darah tak sama. Kemudian dia membenarkan pertukaran bahan. Ni tak ada masalah. Saya lupalah nak ni gambar plasenta yang betul. Okey, ini soalan yang sangat famous. Soalan yang famous. Okey. Nah, tadi kita kata ada plasenta. Lepas tu kat plasenta dia ada ini kita panggil dia adalah sebagai tali pusat. Okey. Ini soalan ni selalu keluar SPM. Dia bukan keluar SPM tau. Macam mana nak cakap? Soalan ni adalah soalan kebat sikit. Ni, okey. Ini adalah umbilical artery ataupun tali pusat. Artery tali pusat. Ini adalah umbilical vein. Now, umbilical vein dia, vena dengan arteri dia, fungsi dia berlawanan. Kalau arteri, kebanyakan arteri dia bawa darah beroksigen dan juga dia bawa nutrien kan. Tetapi kalau dekat tali pusat dia terbalik. Kalau arteri dia kat sini, dia bawa darah terdioksigen dan dia bawa bahan kumuh, urea, dia bawa karbon dioksida. Kalau dia punya umbilical vein, vena, dia terbalik pula. Dia bawa oksigen dan juga dia bawa nutrien. So kesimpulannya, kebanyakan vena, hampir semua vena, dia bawa darah yang banyak karbon dioksida dan juga bawa urea. Tetapi untuk tali pusat dia terbalik. Ini soalan ni korang kena jot down sikit lah. Yang ni kadang-kadang dia keluar soalan struktur. Vena dengan arteri untuk tali pusat fungsinya berterbalik. Yang ni korang tengok betul-betul. Saya rasa ada tak dalam buku teks awak? Tak ingat lah. Kemudian bendali amnion. Bendali amnion ni selalu kita kenali sebagai apa? Kalau orang Melayu panggil bendali amnion ni apa? Kalau korang cakap bendali amnion dekat mak awak, dia tak tahu. Tapi biasa kita Melayu kita panggil apa? Kalau orang tu nak bersalin kita kata water brook. Tak tahu air ketuban pernah dengar tak? You guys pernah dengar air ketuban tak? Tak pernah So katakanlah kan baby tu boleh berenang-renang dalam tu. So berenang-renang dalam tu adalah disebabkan oleh satu bendali. Nama bendali tu kita panggil dia sebagai bendali amnion. So bendali amnion ni kadang-kadang bahasa orang Melayu panggil adalah air ketuban. So apakah fungsi bendali amnion? Dia boleh menyerap hentakan. Dia bolehlah berenang-renang. So dia boleh melindungi embrio daripada kecederaan mekanikal. Dan dia boleh menyebabkan embrio itu bergerak bebas. Katakanlah orang tu mengandung. Awak tahu tak kalau orang tu mengandung sebenarnya 40 minggu? Dia punya cara kira dia adalah dari hari pertama korang last datang period. Dia bukan hari pertama katakanlah korang macam husband and wife tu buat hubungan seks. Okey, bahasa direct dia. Dia adalah hari last korang datang period. Sebab tu dia akan kira selama 40 hari. 40 hari. Tapi kalau orang tu dah mengandung 39 hari pun 38, 39 tu dah boleh bersalin lah. Okey. Now, ini tadi, ni semalam saya terlupa tau. Kan saya kata semalam kalau lah penempelan tu berlaku dekat tiuk falopia, kita panggil dia adalah ectopic pregnancy kan. Bahasa Melayu panggil ectopic pregnancy adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ni adalah bahaya sebab dia boleh mengancam nyawa. Kenapa blastocista ni, penempelan ni tidak sesuai berlaku dekat tiuk falopia? Kenapa? Yes, very good. Dia tidak elastik. Dia tak boleh mengembang, orang kata 100 kali ganda daripada keadaan asal. So dia dalam otot dia adalah otot yang nipis dan dia tidak boleh kembang. Sebab itu kadang-kadang ada satu keadaan yang sangat macam membahayakan, doktor terpaksa buang tiuk falopia tu. So kehamilan ektopik ni sebenarnya bahaya untuk ibu tu sebab dia tak boleh besar, dia sakit, dia akan menekan kat bahagian tu. So biasanya fetus tu akan dikeluar melalui pembedahan ataupun gugur. Kalau nasib baik dia gugur, kalau nasib tu kurang baik kita kena buang satu tiuk falopia tu. Alright, so perkembangan prenatal ini tadi saya cakap kalau orang tu pregnant dalam masa 40 minggu. Okey, dalam masa 3 bulan pertama ni saya kata corpus luteum ni akan kekal. Ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah, you guys boleh baca. Nak bersalin. Okey, katakanlah kalau orang tu gugur disebabkan hormon progesteron tu rendah. Kemudian katakanlah nak bersalin. Nak bersalin orang kata biasa contraction. Contraction tu adalah disebabkan uterus, your uterus muscle tu tiba-tiba mengecut. Korang pernah tak period yang tiba-tiba korang sakit? Sebenarnya period yang sakit tu adalah disebabkan uterus korang tengah mengecut. Dia nak bagi endometrium tu luluh. Sebab tu kadang-kadang ada orang period dia sakit, period pain. Disebabkan uterus dia
tengah mengecut sikit. Sebab uterus tu muscle tau. Bila otot dia boleh mengecut dan dia boleh contract and relax, dia boleh mengecut dan mengendur. So awak kena ingat, uterus tu muscle. So kalau orang yang period sakit tu, period pain tu, orang kata senggugut adalah disebabkan uterus dia mengecut sikit tu. Itu sikit je tu. Sikit je. Kenapa dia kena mengecut sikit? Sebab dia nak bagi lapisan dinding uterus tu, endometrium tu gugur. So dia akan keluar jadi darah head. Tetapi kalau orang pregnant, dia punya kesakitannya adalah 100 kali ganda daripada asal. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu awak, setiap orang sakit dia berbeza-beza. Ada orang sakit dia untuk bersalin tu, sakit dia sikit belakang je, dia sakit macam bahagian saraf. Maybe dia tak kacau awak punya saraf kot. Sebab kalau katakanlah setiap orang tu, ada orang kan dia pernah dengar tak cerita orang bersalin dalam kereta? Dekat dia, okay, biasanya itu kalau anak yang pertama taklah jadi macam tu, biasanya anak yang ketiga, keempat. Kenapa? Sebab dia dah ada laluan. Dan satu lagi sebenarnya penyakit sakit nak bersalin tu berbeza-beza. Kalau untuk saya Emil tak sakit sebab saya tak tahu pun sakit. Dia macam tu, saya tahu perut saya mengeras je. Mengeras. Doktor kata ada bukaan tapi saya tak sakit. Tapi masa tu saya terpaksa juga kena induce. So bila induce tu dia akan jadi lebih sakit lah. Okay. So macam mana jadi sakit tu adalah disebabkan oleh hormon oksitosin. Kemudian hormon oksitosin dia akan digabung dengan prostaglandin. So senang kata bila oksitosin tinggi, prostaglandin tinggi, dia akan menyebabkan pengecutan lebih cepat. Kalau dua-dua tinggi ni kita panggil dia mekanisme swab balik positif ke mekanisme swab balik negatif? Kalau dua-dua shoot tinggi. Mekanisme swab balik positif ke mekanisme swab balik negatif? Yay, Adi, thank you. Ini adalah positif. So ada logik dia. Kalau orang nak bersalin, dia kena mekanisme swab balik positif. Tak bolehlah sakit tiba-tiba hilang. Kalau negatif, dah buka 3 cm. Yang tiba-tiba tutup balik 2 cm. Lepas tu buka balik 3 cm, tutup balik. Kalau macam tu macam nak bersalin. Sebab tu kalau nak bersalin, mekanisme dia adalah mekanisme swab balik positif. Sakit tu perlu. Sebab sakit tu yang akan push, sakit tu yang akan menyebabkan kita ada drive untuk bersalin, untuk keluarkan baby. So basically dia mesti mekanisme swab balik positif, wajib. Okay. Now, semalam kan saya ada kata, kan uterus tu dia boleh stretch kan, dia adalah muscle yang boleh stretch 100 kali ganda, saya tak ingat berapa kali ganda. So uterus awak akan kembang dalam keadaan asal, dalam paling besar. So macam mana kita nak kecutkan uterus selain kalau orang Melayu berpantang dia bertungku tu yang dia letak macam batu letak atas perut tau. Fungsi dia adalah nak bagi uterus tu cepat kecut. Tapi ada cara lain. Ada cara lain juga yang kita boleh rangsang uterus tu cepat mengecut dengan cara menyusui ibu. Bila menyusui ibu, dia akan hasilkan hormon prolaktin tau. So hormon prolaktin ni dia baik, dia hasilkan susu, dan satu lagi dia boleh merangsang uterus itu kembali kepada keadaan asal. Sebab tu kalau orang lepas bersalin, perut dia besar. Kenapa perut dia masih besar? Adalah disebabkan uterus dia tu masih lagi kembang. Okay. So macam mana nak bagi uterus tu kembali kepada keadaan asal? Dengan cara menyusui ibu, dan juga kadang-kadang orang Melayu panggil dia bertungku. Kalau you guys tak nak bertungku, you guys susukan anak. So basically sebenarnya itu pun bagus. Dia boleh senang kata dia boleh mengecutkan lapisan dinding uterus. So ingat, ini soalan kalau kebat, KKM. Kenapa KKM dia menggalakkan kempen menyusu bayi selama 6 bulan? Pertama adalah untuk ibu tu. Sebab bila ibu tu dia bagi susu pada anak dia akan menyebabkan uterus dia cepat mengecut. Dia cepat sihat lah. Okay. Kedua, bila bayi tu dapat susu daripada ibu, dia akan dapat keimunan apa? Keimunan aktif ke keimunan pasif? Keimunan pasif semula jadi. So susu ibu tu bagus sebabnya dia baik untuk ibu dan dia baik untuk anak. Alright. So inilah sebab tu kalau orang kata ini trimester pertama. Ini 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kadang-kadang kita panggil dia sebagai first trimester tau. Trimester tu maksudnya 3 bulan pertama. Trimester. Okay, bila first trimester tu biasanya kalau ibu tu mengandung, dia dah 2 bulan, perut dia tak nampak tapi baby tu dah besar. Besar kecil je macam ni, berapa cm saya tak ingat lah. 5 cm ke berapa cm. Perut dia tak besar. So biasanya kalau orang pregnant baru first time,
dia baru 2 bulan korang takkan nampak perut. Bila kita nampak perut dia, bila dia dah masuk second trimester. Second trimester maksudnya 4 bulan, 4, 5, 6, dia dah makin besar. Kemudian bila dah masuk trimester terakhir, which is trimester ketiga, which is antara 7, 8, 9, yang itu dia akan makin lama makin besar. This one, ni makin lama makin besar. Ini saya cakap, kecil je, 1 cm je. Dan satu lagi, organ pertama yang terbentuk bila orang tu pregnant, ibu itu pregnant adalah jantung. So jantung kita dah buat kerja dalam kandungan lagi. So first thing yang kita nampak macam lampu tik tu adalah jantung. So jantung ni dah terbentuk dalam masa 5 bulan. 5 minggu jantung dah terbentuk. Okay. Ya, ini 20 minggu ni 5 minggu. And ni adalah bersalin. Okay. Nah, bersalin ni kita kata positive feedback mechanism disebabkan apabila oksitosin ni tinggi, prostaglandin juga tinggi. Ini adalah bersalin secara normal. Now, bersalin secara normal ni biasanya doktor akan potong sikit. Kenapa kena potong? Sebab potong is good. Kenapa kena potong? Sebab bila dia potong, yang ni tahu. Bila dia potong, kita nak nampak anak saya punya earring, korang nampak. Bila dia potong, korang akan nampak jahitan, dia potong cantik macam ni kan. So bila doktor nak jahit, dia senang tau. Instead of koyak, kalau dia koyak, saya lupalah nama bahasa Inggeris panggil apa. Saya dah. Okay, kalau dia koyak macam ni. Sini. Kalau you guys nampak dia koyak. Koyak ni sebenarnya doktor susah lagi nak jahit. Sebab tu kadang-kadang anak yang pertama, doktor kena potong sikit. Sebab dia tak ada laluan lagi kan. So bila dia potong, doktor nak jahit adalah lebih mudah. Instead of tiba-tiba dia koyak. Bila dia koyak macam ni, you guys kena jahit lebih banyak jahitan. Sebab tu kalau pertama untuk pregnancy, normally dia akan potong sedikit. Tapi untuk saya, tak apa tu potong sedikit sebabnya dia tak guna banyak jarum lah berbanding orang bersalin Caesar. Macam tu lah. Korang, video-video ni korang boleh tengok nantilah. Kalau korang nak, nanti saya carikan. So, do you have any question untuk ni? You have any question? Tak ada kan? So, kesimpulannya, kalau orang tu pregnant, berapa minggu kita kira dia pregnant? 40. Yes, 40. Kemudian, kalau bersalin, hormon apakah yang terlibat? Masa proses bersalin, apakah hormon yang terlibat? Oksitosin. Yes, very good. Oksitosin dia ada 2. Satu lagi oksitosin dan juga prostaglandin. So apakah hubungan antara oksitosin dengan prostaglandin? Mekanisme swab balik positif ke negatif? Positif. Yes, kita panggil dia adalah swab balik positif. Sebab bila oksitosin tinggi, prostaglandin juga akan tinggi. Okey, dan lepas bersalin, apakah nama hormon yang merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan susu? Okey, nama dia adalah prolaktin. Ada tak saya sebut prolaktin? Ada? Ada. Sekejap mana? Prolaktin. Okey, yang ini plasenta. Lepas tu plasenta ni keluar. Okey, kalau dalam Melayu sebab tu plasenta dengan juga tali pusat, dia adalah banyak stem cell. Stem cell ni adalah sel muda. Sebab tu stem cell. Sebab tu ada hospital swasta, ada certain hospital, ni dah soalan kebat pula, ni soalan 3x5, stem cell. Sebab tu ada orang bila lepas bersalin, dia akan simpan stem cell dia yang ada tali pusat ni dalam satu bank. Sebab tali pusat dan juga plasenta banyak stem. Stem ni, stem cell ni adalah sel-sel muda yang boleh berubah apa sahaja sel yang ada dalam badan kita dan dia digunakan dalam bidang perubatan. You guys boleh tengok yang tu later. Alright, so kita dah habis tu. Now, kembar. Dekat sekolah kita ada kembar. Oh, Wazir Wafiq tu kembar apa? Lupa. Wazir Wafiq tu kembar apa? Seiras ke tak seiras? Dia adalah kembar seiras. Katakanlah. Kembar siam. Korang pernah tengok kembar siam tak? Okay, saya ambil satu kembar siam. Okay, sebenarnya kembar siam ni kalau ikut kita, kembar siam ni adalah disebabkan tiba-tiba dengan kuasa Tuhan, tiba-tiba kembar siam ni dengan kuasa Tuhan, mitosis dia, kita nak bayangkan kembar ni macam ni tau. Kembar, kita ambil kembar Wazif tau. Wazif Wafiq. Sebenarnya kita nak bayangkan kembar,
ovum, ada satu ovum, ada satu sperma, disenyawakan jadi satu zygote. Kemudian suddenly, pertengahan, embrio tu membahagi dua dengan lengkap. Dia jadilah dua. So bahan genetiknya sama. Kalau dalam 3x5 saya ada ajar, kalau seorang tu jahat, dia bunuh orang, seorang lagi yang baik tu boleh kena tangkap sebab DNA dia adalah sama. Kalau kita belajar pasal profiling DNA. So basically sebenarnya kembar seiras ni kandungan genetiknya sama. Katakanlah, kalaulah kembar siam adalah disebabkan suddenly tiba-tiba mitosis itu berhenti. Tak tahu kenapa mitosis itu berhenti. Nah, kembar siam ni sebenarnya, kenapakah kita panggil dia sebagai siam? Siam ni adalah disebabkan kes yang pertama yang kita jumpa adalah daripada siam. Sebab tu kita kenali dia sampai sekarang, nama kembar tu adalah kembar siam. Kalau you guys, saya suka cerita ni. Kalau you guys pernah tengok The Greatest Showman show, ada tak? Pernah tak tengok yang cerita yang asyik nyanyi je tu? The Greatest Showman show, dalam tu dia ada satu bahagian adalah ada satu part tu kembar siam tau. Siamese twin. Now, Siamese twin ni, saya nak cerita kembar siam ni, dia cerita dia kerja kat circus. Sebab masa zaman dulu, orang rasa benda ni pelik kan. So dia kerja kat circus, so orang semua tengok kat dia. So disebabkan dia orang yang pertama sekali unik, so sampai sekarang melekat. Kalaulah kembar seiras yang suddenly dia tidak membahagi secara lengkap, kita panggil dia sebagai kembar siam. So kita tengok kat sini tau, saya laju je tau ni. Nah, kembar seiras, kembar tak seiras. Kalaulah kembar tak seiras, boleh jadi, kita ada tak kembar tak seiras kat sekolah kita? Saya tak ingat lah. Kalau kembar seiras macam Wazim dengan Wafiq, ibu dia ada satu ovum. Lepas tu sperma masuk, dia senyawakan. Tapi kalau kembar tak seiras, ibu tu dia hasilkan pada bulan yang sama, dia hasilkan dua ovum. Maksudnya ovari dia belah kanan hasilkan ovum, ovari dia belah kiri hasilkan ovum. So sekarang dekat tube fallopian tu ada dua ovum. Bila dua ovum, sperma tu dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak senyawakan yang bahagian kanan ataupun dia senyawakan bahagian kiri. Tapi awak ingat, semua sperma adalah berbeza walaupun daripada ayah yang sama. Sebab tu korang adik-beradik, even though korang adik-beradik, daripada sperma yang sama tapi muka korang lain. Kenapa setiap sperma, setiap gamete tu adalah berbeza? So kembar tak seiras adalah disebabkan oleh dua ovum, dua sperma yang genetiknya tak sama. Sebab tu dia boleh jantina yang sama atau tidak. Tapi fizikal dia jadi tak sama. Now, kalaulah awak tengok kat sini. Kalau kembar seiras disebabkan dia daripada embrio yang sama, dia share placenta. Sebab tu sebenarnya kalau kembar seiras ni, dia bahaya. Dia bukan bahaya tau. Masa dalam kandungan, dia macam bersaing. Sebab tu ada certain case kalau korang pernah baca, orang tu mengandung kembar. Disebabkan ada satu bayi tu tak boleh nak bersaing, fetus itu tidak dapat bersaing dengan kembar dia satu lagi, dia mati. Bila lahir dapat satu je. Satu lagi kembar tu mati. Kenapa? Sebab dia bersaing untuk dapat satu nutrien. Maksudnya plasenta yang sama. Tetapi kalaulah kembar tidak seiras disebabkan dia ovum, dua ovum yang berlainan disenyawakan oleh sperma yang berlainan, dia ada dua plasenta. Bila dia ada dua plasenta, dia tak akan bersaing makanan lah. Bila dia tak bersaing, dia akan independence berkembang sendiri. Right, sebab tu muka dia boleh jadi lain. Saya tak ingat lah kembar siapa zaman ada atas tu, Irdina dengan Haziq. Dia adalah kembar tak seiras, satu laki, satu perempuan. Yang ni pun sama. Kalau satu tu sperma tu adalah gen dia gelap, dia dapatlah anak yang lain muka dia sikit. Ni betul. Ni real. Ni biasa kat American. Biasanya dia orang kan ada banyak genetik yang campur. Macam kalau korang perasan sebenarnya orang kulit hitam dekat Amerika, dia dah tak sama dengan orang kulit hitam kat Afrika. Sebab orang kulit hitam dekat Amerika tu sebenarnya dia dah banyak mix tau. Dia dah ada Mak Saleh, dia dah ada banyak mix. So the color itself pun dia tak berapa orang kata pure sangat lah. Okay, contoh macam Rihanna. Kalau you guys perasan Rihanna, mata dia biru kan? Dia Barbados saya tak ingat lah. Dia orang kulit hitam yang cerah dan mata dia biru. So dia ada genetik dia kat atas tu ada orang kulit putih. So sama jugalah dalam kes yang gambar ni korang nampak. So ini adalah dia punya kesimpulan. Saya nak habiskan sampai sini je. Okay. So kesimpulannya kembar seiras tu satu ovum, satu sperma hasilkan satu zygote. Kalau kembar tak seiras, dua ovum, dua sperma dia hasilkan dua zygote. Kalau kembar siam dia lebih kurang sama dengan kembar seiras.
Bezanya pembahagiannya tidak lengkap. Yang nampak tak? Dia berkongsi placenta, sini pun berkongsi placenta. Kemudian kat sini genetiknya sama. Sini pun genetik sama. Sebab tu korang tengok kembar siam, tak pernah lah korang jumpa kembar siam tu jantina dia satu lelaki satu perempuan. Semua kembar siam mesti jantinanya sama. Kenapa? Sebabnya dia adalah nak jadi kembar seiras tetapi tak macam mana along the way proses pembahagian sel tu tiba-tiba dia terhenti. Dia melekat. Kalau macam yang ni, zaman ni, Siamese twin ni, zaman ni, sebenarnya kita boleh pisahkan dia. Tapi masa tu kita tak ada teknologi kan. So basically dia meninggal, dia jadi American kot. Saya rasa dia jadi orang Amerika, dia duduk Amerika. Last dia meninggal dekat Amerika. Dia ada anak dekat US. Dia hidup lama ni. Ni saya tak ingat nama dia siapa ni. Eng ke siapa? Nama dia macam Cina sikit, saya tak ingat. Alright. So itu dah habis. Okay, saya nak cerita pasal kemandulan. Saya nak habiskan sampai sini. Banyak ni, korang tahan tahu dengan saya. Apakah yang dimasukkan sebagai kemandulan? Kemandulan adalah kadang-kadang kita sebut dia sebagai ketidaksuburan. Menyatakan masuk kemandulan. Okey, saya nak ambil satu. Okey. Kemandulan atau ketidaksuburan, dia kata menyatakan maksud tapi kat sini menyatakan, okey, maksud kat sini punca. Punca kemandulan adalah ketidaksimbangan hormon, uterus tidak normal, ovari tidak menghasilkan usus sekunder, tiub falopia tersumbat, ketumbuhan dalam uterus. Kalau lelaki mati pucuk ni maksudnya dia punya penis dia tak dapat melakukan untuk buat hubungan seks tu, dia tak dapat nak transfer dia punya semen dekat vagina perempuan. Tu bahasa cantik saya. Kemudian bilangan sperma dalam semen, air mani, kan saya kata semalam ada pasal berapa bilangan sperma. Kalau katakanlah ada air mani dia tidak banyak bilangan sperma yang sihat, so kita kata dia ada masalah kemandulan. Biasanya kita tak guna perkataan kemandulan lah. Dia macam tabu sikit tau term ni. Biasanya kita akan cakap ketidaksuburan. Kalau korang jumpa rawatan-rawatan pun dia tak pernah cakap klinik kemandulan, tak ada. Dia akan cakap infertility clinic ataupun klinik ketidaksuburan untuk mengatasi ketidaksuburan. Okey, dia sama ketidaksimbangan hormon dan satu lagi adalah kualiti sperma rendah dan testis tidak menghasilkan sperma. Okey, teknologi. Okey, saya nak ambil satu perempuan. Masalah perempuan, ada satu masalah ni dia kata adalah disebabkan uterus tidak normal. Uterus tidak normal kadang-kadang adalah disebabkan oleh endometriosis ataupun fibroid. Ni biasa kena pada perempuan dan biasa dia kena pada umur 30 tahun ke atas. Nah, apakah beza fibroid? Fibroid ni dia macam ada sel-sel abnormal tumbuh. Dia macam buah-buah anggur. Itu kita panggil dia sebagai fibroid. Kalau kita kata dia sebagai endometritis ni adalah disebabkan lapisan dinding uterus dia ni ada sel yang tidak normal. Okay. Tapi kadang-kadang endometritis ni dia ada boleh tumbuh tempat lain. Nampak tak kes ni? Sekejap saya tambah sini. Kadang-kadang uterus dilapisi oleh endometrium. Tisu endometrium tumbuh di bahagian rahim tetapi kadang tumbuh di bahagian luar rahim. Biasanya organ-organ pembiakan. Ovari dengan tiub falopia. Okey, yang ni korang boleh baca sendiri. So senang kata sebab tu kalau orang ada fibroid, endometritis, dia kena rawat dulu sakit ni baru senang dia nak pregnant. Okey, rawatan kemandulan. Okey, saya nak beritahu awak. Dalam buku teks awak, IVF ni dia cerita ini je. Ni je dia cerita IVF. Dalam muka surat 302. Tetapi sebenarnya korang kena tahu lebih daripada tu. Okay, yang ni korang kena buat research sendiri. Sebab tu saya ada bagi dalam sini. Okay, saya bacakan untuk awak satu tau. Yang ini macam sama macam saya rasa saya cerita dengan sini banyak kali. Macam Permaisuri Agong kan dia dapat anak dia Hasanal tu adalah daripada IVF. Datuk Siti Nurhaliza pun dia dapat anak melalui proses IVF. So saya nak cerita IVF ni adalah satu cara untuk merawat ketidaksuburan. Tetapi saya bagi tahu awak. Chances orang nak dapat anak melalui IVF tak sampai 50% pun. Chances orang melakukan rawatan IVF untuk dia dapat anak, chances saya maybe 20% sahaja. Sebab tu orang yang melakukan rawatan IVF kadang-kadang dia buat rawatan ni bukan sekali. Dia buat lebih daripada satu. Okay, IVF biasanya adalah last choice. Katakanlah mula-mula dia akan suruh makan hormon dulu. Kalau katakanlah yang itu tak boleh and then dia akan buat IVF. So IVF ni adalah satu teknologi untuk merawat masalah ketidaksuburan. So macam mana IVF ni dibuat? IVF ni dibuat dengan ovum tu, ini pernah keluar soalan SPM. Tetapi dalam buku teks awak dikeluarkan tajuk ni.
Sebab dia nak suruh awak buat research sendiri. Tapi saya bagi sikit nota. Tapi kalau korang rajin, lepas ni korang buat nota sendiri. Ovum dikeluarkan daripada isteri. Ovum tu dikeluarkan menggunakan laparoskop. Okey. Kemudian bila dia keluarkan tu, disebabkan teknologi ni mahal, dia tak keluarkan satu. Mula dia makan ubat hormon. Dia tengok ubat hormon tu nak trigger perkembangan folikel. Bila folikel tu dah berkembang, dia akan keluarkan kadang-kadang lebih daripada satu ovum ataupun usit sekunda sebenarnya. Bukan ovum tau, usit sekunda daripada isteri. Okay, kenapa bukan ovum? Sebab belum berlaku persenyawaan kan. So bila dia dah keluarkan, ovum tu akan disenyawakan oleh sperma dengan sperma suami. Okay, kat sini. Kita di Malaysia, okay, ni ada beza. Saya nak terus combine satu tau. Okay. Kita dekat Malaysia, IVF ni dibenarkan jika sperma dan ovum tu adalah suami isteri punya. Kalau dalam Islam punya. Tetapi kalau Mak Saleh, saya nak terus masuk ni rangkum daripada dunia luar ni tau. Ni soalan ni memang soalan yang kalau depan-depan ni banyak korang tanya saya ni. Kalau dekat luar kan kita ada bank sperma. Contohnya orang tu tak nak kahwin tapi dia nak ada anak. So cara dia ambil sperma ni dalam kes ni suami dia. Dalam kes luar dia pakai bank sperma. Bank sperma ni macam ni tau. Tapi sebenarnya dia bila kita pandai-pandai melanggar hukum Tuhan, sebenarnya dia datang balik pada kita. Contohnya katakanlah bank sperma tu orang tu kata biasanya orang yang derma sperma ni adalah student lelaki dekat Mak Saleh, dia tak ada duit ke dia tak ada apa, dia dermakan bank sperma dia. Kenapa student? Biasanya student pandai kan, dia akan buat katalog. Maksudnya donor number 1, penderma sperma nombor 1 sampai 10, katakanlah 1 sampai 10. Nombor 1 tu katakanlah dia Caucasian, nombor 2 tu mungkin dia orang kulit hitam, nombor 3 tu katakanlah dia orang kulit putih. So dia tulis kat situ, katakanlah sperma nombor 1 ni orang dia kulit dia macam ni, warna mata dia macam ni, dia tinggi macam ni, dia suka apa. So katakanlah perempuan tu yang tak nak kahwin lagi tapi dia nak ada anak, dia akan ambil cari daripada katalog, bank sperma katalog, dia akan tengok mana satu dia nak. Okay, so dia senyawakan. So kalau katakanlah sperma itu daripada donor, itu adalah kita panggil daripada bank sperma. Tetapi di Malaysia tak ada. Kita tak ada bank sperma tu. Kat Malaysia IVF kita hanya kita lakukan untuk suami isteri saja. Ini adalah masalah moral. Kenapa saya kata dia akan jadi masalah moral kepada anak yang lahir itu? Biasanya yang lahir tu, masalahnya ada satu, kita tak tahu kalau yang penderma tu dia menipu dia punya history. Penyakit, maybe dia ada penyakit genetik. So bila dia tulis kat situ dia tak ada tulis genetik, so basically anak yang lahir tu kita tak tahu, kita tak boleh trace dia punya genetik. Kita tak boleh trace background penyakit dia. Sebab kita tak tahu ayah tu daripada mana. Sebabnya masalahnya donor tu, sebenarnya donor tu, korang pernah tengok satu cerita tak? Yang satu donor, dia boleh hasilkan 100 anak. Pernah dengar? Pernah tengok cerita tu tak? Tak pernah. Sebenarnya kalau dekat Mak Saleh dia ada satu isu bila lelaki tu dia mendermakan sperm, masa tu dia mendermakan tu tanpa ada rasa apa-apa, dia tak sedar daripada sperma yang dia semen yang dia dermakan itu, dijual tu, dia lahirkan 100 anak. So, kalau 100 anak tu kadang-kadang boleh tak ada tak chances dia kahwin antara dia orang? Mesti ada kan walaupun sikit. So kat situ dia ada isu dari segi moral. So soalan ni dia susah sikit. Dia ada soalan ni dia boleh keluar soalan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia boleh membantu suami isteri yang ada masalah anak. Keburukannya jika disalahgunakan dia akan menyebabkan kita tak boleh trace dia punya genetik, dia punya background genetik. Kita tak boleh trace kalau dia pakai sperma tu daripada yang kita tak tahu siapa donor daripada siapa. Dia akan menyebabkan budak tu dia ada masalah mencari identiti dia tak tahu siapa. So basically kesian kat budak tu. Itu adalah satu teknologi jika disalahgunakan. Okay. Nah, dalam kes ni kalau biasanya saya katakan tadi bila dia senyawakan dia jadi embryo. Tapi embryo tu dalam bentuk 8 sel. Maksudnya ini adalah ovum, ini adalah sperma. Sorry, ini persenyawaan. And then dia akan jadi 8 sel. Bila dalam bentuk 8 sel ni kita panggil dia sebagai embryo. Now, biasanya proses persenyawaan ni dia akan buat embryo ni lebih daripada satu. Biasanya embryo ni buat 4, contoh 4. Tapi masa dia senyawakan, dia insert dalam uterus ni balik, maksudnya dia masukkan 1. Apa jadi pada yang 3? Yang 3 ni, kita boleh simpan. Kita simpan dia kat mana? Kita simpan dia dekat dalam embryo sejuk beku. Sebab tu, kenapa saya ambil agung? Sebab if I'm not mistaken,
Agung, yang Hasanah tu daripada IVF. Lepas tu dia ada adik 2 orang yang kembar tak seiras. Saya tak ingat Ahmad dengan siapa saya tak ingat lah siapa yang cantik muka macam Izara tu. Ada 2 orang tu kan. Yang 2 orang tu itu adalah daripada embrio sejuk buku. Maksudnya masa dia buat IVF tu, embrio tu sebenarnya ada 3. Contoh. Ada 3. Contoh, ada 3 ke 4. Masa kali pertama ditempelkan 1. Kemudian yang 3 tu disayang, disimpan jadi embrio sejuk buku. Persenyawaannya masih yang sama tau. Kemudian bila katakanlah anak dia dah besar, yang sulung tu dah besar, and then dia rasa nak pregnant lagi, dia pakai embrio yang dia telah sejuk bukukan tu. Katakanlah dia sejuk bukukan tu ada 3, dia nak masukkan 2. Dia masukkanlah 2. So bila lahir dia jadi kembar tak seiras. So nampak tak daripada IVF tu kita guna banyak teknologi kat situ. Kalau sperma tu daripada orang yang lain, kita panggil dia daripada bank sperma. Okay. Kalaulah dah embrio tu kita tak tempelkan semua, kita simpan dalam satu tempat, kita katakan itu adalah embrio sejuk beku. Katalah embrio tu kita sewa uterus orang lain, itu kita panggil dia sebagai ibu tumpang. Tetapi di Malaysia kita tak ada ibu tumpang. Ibu tumpang ni surrogate mother ni saya rasa Mak Saleh suka buat dia ibu tumpang. Now, satu lagi saya tambah. Permanian berhadas. Tadi saya kata lelaki ni kita nak tahu dia tidak subur adalah daripada semen dia berapa kandungan sperma. So untuk orang lelaki yang kandungan sperma dia yang cantik, yang normal tu adalah sedikit, dia akan gunakan permanian berhadas. So permanian berhadas ni macam mana? Lelaki tu akan keluarkan sperma dia a few time, dia akan kumpul and then doktor akan tengok daripada kumpul tu, dia tengok mana sperma yang okey. Itu yang kita panggil dia sebagai permanian berhadas. Permanian berhadas tu maksudnya dia kumpulkan sperma lelaki tu, suami tu, sampai satu tahap yang dia boleh jumpa sperma yang okey. So daripada banyak-banyak sperma yang dia orang kumpulkan tu, and then dia orang akan pilih sperma yang paling okey sekali. So kesimpulannya, teknologi yang ini adalah dalam silibus awak tau. Teknologi dalam bidang pembiakan ni, teknologi moden yang berkaitan dalam bidang pembiakan ni ada banyak. Tetapi yang paling famous adalah IVF. Kemudian dalam IVF tu, you guys tahu ada bank sperma, pemindahan embrio sejuk beku dan juga ibu tumpang. Dan akhir sekali adalah permanian berhadas. Yang ni korang boleh baca Now last, ini adalah penyakit STD, penyakit seks. Katakanlah korang buat hubungan seks secara rambang, tak tahu siapa-siapa korang bertukar-tukar pasangan, chances korang nak kena penyakit STD adalah sangat tinggi. Contohnya STD ni dia boleh menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteria dengan virus. Kalau penyakit tu disebabkan bakteria, tahan lagi. Dia ada ubat antibiotik. Kalaulah disebabkan virus, yang ini susah sikit nak diubati. Contohnya hepatitis. Mana yang awak ada hepatitis B, sebenarnya hepatitis B ni macam virus, macam HIV. HIV ni, hepatitis ni kalau dah masuk dalam badan dia tak nak keluar. Korang boleh bagi dia dormant je. Tapi korang tak boleh cakap 100% dia bebas. Sama juga macam orang kena COVID-19. If I'm not mistaken, kalau orang tu dah kena COVID-19 positif kan, dah lepas 2 minggu dia dah baik kan, lepas tu kan dia tak boleh suntik lagi kan. Sebenarnya dalam badan dia ada virus lagi. Tapi virus tu dalam keadaan dormant. Dia tak aktif. Tapi dia ada virus. Sebab tu virus ni bila duduk dalam badan, dia susah nak keluar. Okay. So ini dia. Now, last kali. Alhamdulillah. Saya rasa saya habis sampai sini. Sebenarnya saya tak perlukan ajar ni tau. Yang ini, korang pernah tak belajar masa tingkatan 1, ada tak cikgu ajar cara mencegah kehamilan? Ada tak belajar cara mencegah kehamilan? Ada, okey. So mencegah kehamilan tu ada 4 tau. Semula jadi, kimia, fizikal dan juga pemandulan. Kalau orang makan pil perancang, itu masuk kaedah yang mana satu? Kaedah merancang keluarga ni ada 4. Kalau dia makan pil perancang, itu masuk yang mana satu? Kimia, very good. Kalau dia pakai kondom? Kalau dia pakai kondom? Yes, very good. Dia adalah fizikal. Now, yang ini sumbangan. Okey, sumbangan sains dalam bidang pembiakan adalah satu adalah merancang keluarga. Okey, macam ni. Anak adalah rezeki. Anak adalah rezeki. Saya tak cakap bagi saya anak ramai ke anak sedikit ke itu bergantung pada family sebab kita tak tahu. Tetapi if I'm not mistaken, korang tanya ustazah korang. Merancang keluarga ni adalah harus. Kenapa merancang keluarga ni adalah harus?
sebenarnya cara paling elok awak kena bergantung nanti kalau you guys dah kahwin, kalau korang ada anak, walaupun ibu itu yang mengandung, basically korang kena discuss juga dengan your partner. Contoh tau, sebab kan ibu tu mengandung 9 bulan and then bersalin. Kalaulah dia tiap-tiap tahun dia pregnant dan ada anak, kalaulah jenis ibu yang tak tahan stres, sebenarnya dia boleh mengganggu emosi. Sebab tu merancang keluarga adalah sangat baik. Dan satu lagi kenapa merancang keluarga ni baik, katakanlah kalau ibu tu Caesar, kalau orang yang kena Caesar, biasanya doktor akan suggest dia akan ambil perancang keluarga. Sebab kalau boleh jangan orang tu dah kena Caesar and then dia bersalin lagi, dia mengandung lagi tahun depan. Bila dia mengandung lagi, sebenarnya ya anak tu rezeki tetapi sebenarnya dia boleh membahayakan ibu. So sebenarnya kenapa kaedah merancang keluarga ni adalah baik, kaedah merancang keluarga ni baik adalah baik untuk anak dan juga baik untuk suami. Kenapa baik? Sebab dia boleh menjaga mental health isteri atau menjaga isteri punya emosi lah kan, dan juga fizikal. Sebabnya nanti lelaki janganlah komplain, kata Hafiz, kenapa lah isteri aku asyik gemuk je, dah awak buat dia pregnant setahun sekali. So macam mana wife tu nak kurus. So basically merancang keluarga ni adalah baik. Dan sebab tu kalau orang lepas bersalin biasanya doktor Hafiz, janganlah, saya gurau je. Okay, saya tak sebut dah. Now, benda ni bagus tau Hafiz. You should know this one, you should know. Merancang keluarga ni sebenarnya bagus, sebenarnya adalah untuk awak dan juga family. Kalau korang tak merancang, sebenarnya dia boleh menyebabkan kesian lah untuk awak dan juga anak-anak tu. Nah, merancang ni ada banyak cara. Tetapi biasanya kalau doktor, dia tak suka merancang secara semula jadi. Tapi saya ajar je tau. Ni ajar je tau. Merancang secara semula jadi adalah guna kalender. Guna kalender ni yang kalau period dia 28 hari, hari ke-14 tu adalah hari subuh. So dia jangan bersama dengan suami dia 2 hari sebelum ovulasi dan 2 hari selepas ovulasi. Maksudnya dia kena ada time tu, jangan ada berhubungan seks masa tu. Kemudian kaedah mucus. Maksudnya dia kena tahu mucus tu kalau dah cair tu, maksudnya tu time subuh, jangan bersama dengan suami. So senang kata kaedah merancang keluarga ni sebenarnya ada baik buruk tau yang semula jadi. Kalau korang nak ada anak, bersamalah masa tu. Kalau tak nak ada anak, avoid lah masa tu. So itu tu cara dia. Kaedah suhu ni sebenarnya, suhu ni sebenarnya pengunduran ni maksudnya saya cuba cakap the nicest way sebab korang semua baik. Pengunduran ni katakan lelaki tu dia nak mengalami ejakulasi kan, dia nak hasilkan semen. So semen tu dia tak bebaskan dalam vagina perempuan. Dia bebaskan kat luar. Itu biasanya kita panggil withdrawal method ataupun pengunduran. Maksudnya ejakulasi, dia punya sperma itu, semen itu dibebaskan luar badan daripada perempuan. Tu the nicest way. Nah, faktor suhu. Suhu ni sebenarnya messy. Okay. Faktor semula jadi ni saya nak cerita suhu. Suhu ni hari-hari korang pagi-pagi. Kalau kalender ni tadi saya kata korang tengok 28 hari. Kalau suhu ni hari-hari korang cek badan awak. Cek suhu badan pagi-pagi korang dah cek. Korang kena buat satu graf. Kalau esok tu tiba-tiba drop awak punya suhu badan tu drop and then tiba-tiba esok naik, itu maksudnya ovulasi. Kena ambil suhu hari-hari. So dia mengikut suhu badan. Tetapi cara ni tak accurate. Kalau korang demam pun suhu tu boleh naik. So ini adalah cara semula jadi. Tetapi cara semula jadi ni dia perlukan disiplin yang tinggi. Dan satu lagi cara semula jadi ni dia a bit tricky dan leceh untuk saya. Tapi kalau awak pergi jumpa KKM, doktor tak suka, dia tak berapa cadangkan kaedah semula jadi. Sebab tahap efektif dia adalah kurang. Dia tidak efektif. Yang ni pernah keluar soalan essay tau. Dia suruh tanya mana satu lebih efektif. So sebenarnya semula jadi ni kurang efektif. Keaktifan dia adalah paling kurang sekali semula jadi. Kalau tanya doktor, nurse pun dia orang akan cakap benda ni yang paling tak boleh nak pakai sikit. Tapi ada je yang boleh buat. Okay. Now, yang ni korang baca. And then biasanya doktor akan suggest cara fizikal. Cara fizikal yang paling biasa lelaki satu pakai kondom. Perempuan ada satu kondom, namanya adalah diaphragm, dia letak kat bahagian dalam, bahagian cervix, kena jolok sikit masuk ke dalam. Kemudian kalau satu lagi adalah IUCD. IUCD ni dia untuk mengelakkan penempelan. Maksudnya IUCD ni, maksudnya dia berlakunya pengovulan tetap berlaku tau IUCD ni. Okay, tetapi IUCD ni dia akan hasilkan satu bahan yang menyebabkan penempelan tu kurang berlaku. Dan IUCD ni biasanya dia ikut tahun. Dia ada 3 tahun je. IUCD ni akan hasilkan bahan. Copper macam cuprum lah. Dia menjadikan bahan keadaan uterus tu kurang sesuai. Ni IUCD. So penempelan tidak berlaku dan biasanya dia adalah 2 tahun. Dan saya tambah sikit tau, ini adalah teknik-teknik lama. Dan ada satu teknik tu adalah satu teknik pencegah kehamilan. Okay, saya nak ambil pil pencegah kehamilan tube.
kebanyakan alat yang teknik kimia ni, ini semua perempuan tau, ni semua perempuan. Tiup dengan pil pencegah kehamilan ni, dan satu lagi adalah suntikan. Dia semua pakai hormon progesteron. Ada satu tu dia pakai satu macam, dia macam jarum tau, macam susuk, bukan susuk gurau tau. Dia letak kat sini. Dalam situ tu kita panggil dia sebagai tiup pencegah kehamilan. Tapi sama tau, sama je dia pakai hormon progesteron. Bila hormon progesteron ada, maksudnya FSH tak ada. Bila FSH tak ada, dia akan mengelakkan pengovulan. So kesimpulannya, jika kita guna teknik kimia, contohnya seperti pakai tube kehamilan, pil pencegah kehamilan, itu semua adalah untuk mengelakkan berlaku pengovulan. Maksudnya dia dah tahid, tapi dalam darah haid dia nanti tak ada ovum ataupun usit sekunder. Dia pakai hormon progesteron. So dari segi efektif, ini lebih efektif berbanding semula jadi. Spermasid ni dia nak cuba bunuh sperma daripada bahagian vagina kat dalam. Okay, saya tak nak baca, korang boleh baca. Dan kita ada, ni lah, ini cocok. Ini saya tak ingat lah, cucuk ni sama je. Ni persamaan ni semua pakai progesteron tau. Progesteron. Ni semua pakai progesteron. Nah, pil pencegah kehamilan ni dia ada hormon estrogen dan progesteron. Saya nak tambah satu tau, kalau pil pencegah kehamilan ni, ada satu pil pencegah kehamilan ni bagus tau. Dia ada hormon estrogen, dia bagi kulit lebih cantik. Sebab tu kalau orang transseksual, lelaki nak jadi perempuan, dia makan pil pencegah kehamilan tau. Dia makan pil tu. Kenapa? Dalam pil tu sebenarnya dia ada hormon progesteron dan juga estrogen. Baiknya hormon progesteron dan estrogen dia akan jadikan kulit awak lebih cantik. Sebab tu kadang-kadang ada orang mengandung. Tak semua orang. Ada orang mengandung, awak kata dia mengandung nampak glowing. Kenapa? Sebab hormon progesteron, estrogen dia banyak. So kulit dia nampak lagi cantik masa dia pregnant. Sebab tu ada orang kata masa pregnant dia lagi lawa. Okay. Right, pemandulan. Okay, yang ini saya terus cakap lelaki dalam Islam haram melakukan vasektomi. Saya tak ingat kenapa. Sebabnya macam kalau dalam Islam tubektomi ni diharuskan. Katakanlah dia dah mengandung anak dia sampai 10. Doktor kata kalau dia mengandung lagi bahaya untuk uterus. So doktor kata kena ikat. So pemandulan dengan cara apa? Diikat tube falopia. So kalau dalam Islam benda ni baik, boleh 100%. Dia tak boleh pregnant. Kalau dia nak pregnant, dia guna cara IVF. Maksudnya sperma dengan ovum jumpa kat luar and then masukkan dalam uterus. Okay. Tetapi kalau lelaki, if I'm not mistaken, saya ada baca, vasektomi ni adalah haram. Sebab vasektomi ni lelaki tu tak bahaya pun. Maksudnya dia tak ada masalah kesihatan. Dia cuma tak nak ada anak. So if I'm not mistaken, dia macam melanggar fitrah kot. Saya tak ingat lah. Tapi kalau kita dalam Islam bentuk haram. Tapi kalau Mak Saleh, dia kadang-kadang dia lelaki memang tak nak ada anak, dia memang buat vasektomi awal-awal. Dia hasil vasektomi ni, dia hasilkan air semen juga tau. Maksudnya dia hasilkan mani, semen. Tetapi dalam semen dia kosong. Sperma tak ada. Dia boleh je buat hubungan seks, whatsoever semua tu. Boleh. Dia ada semen, ada. Sebab dia ada dia punya kelenjar prostat, dia ada dia punya kelenjar yang boleh hasilkan bendalir tu. Tapi dalam semen dia, sperma tu adalah kosong. If I'm not mistaken, dalam Islam, vasektomi ni adalah haram. Now, kesimpulannya, yang ini sepatutnya saya tak payah jawab, tetapi ada dalam silibus. Dia tulis kat situ, yang ini adalah pelajar telah belajar masa tingkatan 1, tetapi disebabkan dia tingkatan 1, saya takut korang dah lupa. Okay, so at least korang ada knowledge. So ini adalah teknologi yang ada dalam bidang pembiakan. So cara merancang keluarga, tadi kita kata kita ada 4. Kaedah semula jadi, kaedah fizikal, kaedah kimia dan juga pemandulan. Kaedah semula jadi ni biasanya efektif dia adalah kurang sedikit. Kalau kaedah fizikal, contohnya kondom, diafragma, yang ini efektif dia adalah lebih berkesan berbanding cara semula jadi. So kalau awak buat sini kan, now yang ini, dia kata paling efektif dekat sini adalah implant, pasang IUCD and then sterilization. Kalau macam kita pakai calendar, nampak tak? Kalau kita pakai calendar ni, fertility ni, ini adalah secara semula jadi. Yang ini dia punya keaktifannya adalah berkurang. So yang ini you guys kena tahu sebab dia ada dalam silibus biologi tingkatan 4. Tetapi kalau dalam buku teks kenapa tak ada? Sebab diorang assume you guys dah belajar masa tingkatan 1. So do you have any questions? Saya nak habiskan ni. Penuh. Hari ni penat kan? Saya tak boleh lah. Saya rasa saya dah macam lecturer je. Saya cakap seseorang je. Saya rasa mahu korang tidur ni. So far hari ni korang faham tak apa yang kita belajar? Okay, saya tanya soalan. Faham Okay.
Thank you. Right, yang ini kenapa soalan ni saya ada rasa takut. Soalan ni sebenarnya dia banyak dalam teks sikit. Tetapi dalam silibus awak, dia ada banyak nota tepi tu yang dia encourage you guys buat research. So basically sebenarnya tajuk ini adalah sangat besar. So tadi kita dah belajar mengenai, so saya terus habiskan sebab sehari ni saya rasa dah penuh, nak muntah dah kepala awak belajar pasal pembiakan. So kesimpulannya, hari ni kita belajar pasal perkembangan fetus. So dalam perkembangan fetus tadi dia mula dulu dengan pengovulan. Pengovulan. Bila pengovulan, barulah berlakunya persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, barulah tadi kita kata daripada zygote, dia akan membentuk morula. Daripada morula, dia akan membentuk blastocista. So blastocista ni nanti yang akan menempel di uterus. Bila dia menempel kat uterus, kita kata ibu tu pregnant. So bila dia dah pregnant, dia akan ada wujud satu struktur yang sangat penting yang kita panggil dia sebagai placenta. Okey, dan juga tali pusat. Tali pusat ni apa yang menghubungkan placenta dengan fetus. Dan satu lagi tadi, kenapa Tuhan jadikan apakah satu fungsi placenta? Tadi yang kita dah belajar, fungsi placenta. Banyak tahu fungsi placenta. Fungsi placenta ni dia boleh keluar AC tau. Sebab dia terlampau banyak fungsi placenta. Apakah fungsi placenta yang you guys tadi faham? Fungsi placenta. Apakah fungsi placenta? Kenapa Tuhan jadikan ibu tu pregnant mesti ada placenta? Kalau kita dalam Islam tahu, kalau kita orang Melayu lah, orang Melayu. Placenta ni kalau dalam lepas bersalin, placenta ni orang kena cuci and then tanam. Kenapa? Sebab kalau kita sebenarnya kita tanam tu adalah kita hormat sebab placenta tu dah banyak bagi sumbangan, contribution pada fetus tu. Dia mengelakkan pengumpalan darah. Kenapa? Sebab kalau ibu tu darah A, bayi tu darah O, dia mengelakkan pengumpalan. So placenta ni lagi apa? Macam saya dulu kan, ada bidan tu cakap kan, anak saya semua besar-besar tau. Saya kecil tapi anak saya semua besar. Anak saya nombor 1 3.2 saya bersalin tapi tu Caesar. Anak nombor 2 3.5, Emir paling kurus 3. And then bidan tu cakap, ish, patutlah anak besar, placenta besar. Kenapa dia kata macam tu? Kalau anak tu besar, placenta besar. Logiknya. Asal apa kaitan placenta dengan apa contribution paling utama placenta bagi kat bayi tu? So, kata kalau placenta tu besar, bayi tu besar. Kenapa bidan tu cakap macam tu? Sebab dalam placenta tu ada banyak apa? Yeay! Nutrien! Yeay! Penyerapan nutrien. Sebab tu dia menghalang kemasukan bahan kimia tu betul juga Deep. Tapi saya nak cakap kalau baby tu besar, maksudnya dia dapat banyak nutrien. So placenta ada banyak nutrien. So bila placenta besar, baby tu besar. Tapi ini mitos. Tapi saya nampak dia punya korelasi, dia punya relationship. So bila placenta tu besar, so nutrien banyak, so bayi tu besar. Kalau placenta kecil, baby tu boleh jadi kecil sebab nutrien dia tak banyak. Okay, ingat tak tadi saya kata placenta, kalau antara kembar seiras dengan kembar siam, kembar seiras dan juga kembar tak seiras, mana satu yang berkongsi placenta? Placenta ada satu. Kita belajar 3 jenis kembar. Kembar siam, kembar tak seiras dan juga kembar seiras. Mana satu yang berkongsi placenta? Kembar seiras. Dan saya tambah sekali kembar seiras. Yes, very good Adlin. Kembar seiras dan juga kembar siam. Tapi nanti kes ni kembar seiras. Disebabkan dia berkongsi placenta, dia mengalami persaingan. Sebab tu saya kata bila dia mengalami persaingan, kalau satu tu terlampau dominan, okay, dia akan serap banyak nutrien. So dia besar. Kalau satu tu dia macam lemah sikit, maybe size dia kecil. Sebab tu kalau orang yang kembar, nanti tanya Wazif dengan Wafi. Masa lahir saya tak rasa dua-dua sama size. Mesti ada satu besar, satu kecil. So yang besar tu maybe dia dominan sikit, dia boleh serap nutrien. Kalau yang kecil tu maybe dia macam tak berapa kuat sikit, dia serap sikit nutrien. Sebab tu kalau dalam persaingan tu yang satu tu terlampau dominan, dia akan menyebabkan satu tu mati. So itu kita panggil dia sebagai orang kata fungsi placenta. Okay, so awak ingat placenta dalam kembar kita ada 3 jenis kembar seiras, kembar tak seiras dengan kembar siam. So apakah persamaan kembar seiras dengan kembar siam?
Apa persamaan antara kembar seiras dengan kembar siam? Satu ovari, betulkan sikit Zicing, dia buka ovari tu. Ovari tu organ. Ya, satu ovum. Okey. So kembar seiras adalah disebabkan persenyawaan satu ovari, satu ovum. Okey, tetapi kalau kembar seiras dia jadi embrio tu terbahagi dua dengan cantik. Mitosisnya berlaku lengkap. Tetapi kalau kembar siam, suddenly proses pembahagian sel itu terhenti. Kalau dia terhenti dekat kepala, dia berkongsi kepala. Kalau dia terhenti kat kaki, dia berkongsi kaki. So itu kita kata dia sebenarnya kembar siam adalah kembar seiras yang proses pembahagian selnya tidak berlaku dengan lengkap. Okay, itu dah settle. Now, punca kemandulan. Tadi kita kata punca kemandulan ada banyak. Apakah punca punca kemandulan yang paling famous adalah ketidakseimbangan hormon. Now, apakah rawatan untuk kemandulan yang paling famous tadi kita belajar? Untuk merawat kemandulan. Ini teknologi. Dalam teknologi ni ada satu teknologi untuk merawat kemandulan. Kaedah rawatan kemandulan. Okay. Kaedah. Sekejap. Kaedah besar tajuk ni. Kaedah rawatan kemandulan. Yang paling famous adalah yes, very good. Kita panggil dia sebagai IVF. So, IVF ni kita kata sperma dan ovum disenyawakan dalam piring Petri. So, tadi kita belajar daripada IVF, kita belajar ada satu teknologi bank sperma. Bank sperma ni sebenarnya saya rasa macam Mak Saleh bila kita excited, macam kita menyalahgunakan teknologi, sebenarnya dia macam makan balik pada kita. Macam saya katalah, macam bank sperma macam kat Mak Saleh kan. Satu masa tu dia orang tak matang lagi, maybe early 20, and then tahu dia nak duit, dia orang dermakan dia orang punya sperma. Dia orang tak sedar daripada semen yang dia orang dermakan tu, dia orang dah lahirkan 100 anak. So basically sebenarnya bila 100 anak tu yang dilahirkan, sebenarnya bahayalah, maksudnya kahwin, tiba-tiba dia boleh jadi kahwin antara adik-beradik, which is dia akan mewujudkan isu moralnya di situ. Okay, so institusi keluarga tu akan jadi macam jadi problem lah. Dan satu lagi kesian dekat bayi itulah, dia tak tahu. Maksud saya fitrah seseorang, fitrah kita manusia, kita mesti nak tahu siapa mak ayah dia. Mak ayah kita mesti kita nak tahu. Tipulah kita kata tak ada. Ada banyak benda lebih penting daripada tu. Tapi sebenarnya kita menidakkan fitrah bayi yang lahir tu. Dia tak tahu siapa bapak dia. Okay. Now satu lagi dalam IVF tadi kita kata selain teknologi IVF kita ada bank sperma. Apa lagi tadi? Teknologi yang ada dalam bidang dalam mengatasi kemandulan ni. Selain IVF, bank sperma, katakanlah kita dah senyawakan embrio tu. Embrio tu kita simpan. Kemudian 2 tahun lepas tu kita baru nak tempelkan dia. Apakah nama kaedah tu yang kita simpan tu? Embrio sejuk beku. Okey, tak apa. Embrio sejuk beku. Tapi yang saya dengar tahu daripada kawan saya. Kalau kita dekat Malaysia kan kita ada TAF. Maksudnya kalau orang tu tak ada anak selama beberapa tahun, and then agung kita dia ada satu fund tau. Dia boleh fund untuk orang-orang yang ada masalah ketidaksuburan tu. So katakanlah bila dia orang senyawakan tu, dia orang akan senyawakan beberapa embrio. If I'm not mistaken, embrio tu dia akan disimpan selama beberapa tahun. Tetapi kalau orang yang tidak dapat sponsor, embrio tu dia orang akan simpan dalam setahun je tau. Lepas setahun, diorang terpaksa musnahkan sebab orang tu kena bayar sewa. Maksudnya embrio sejuk beku tu disimpan dalam satu bekas, dia ada dia punya time frame. Katakanlah setahun. Kalau dia nak tambah lagi, kena bayar duit, renew. Sebab tu ada pernah tahu dengar satu kes, cerita drama lah, saya banyak sangat tengok drama kan. Drama Law and Order, saya suka tengok drama tu. Drama Law and Order, ada satu kes tu dekat infertility clinic lah. Embrio sejuk beku tu patutnya dimusnahkan. Tapi disebabkan dia nak sangat duit, embrio sejuk beku tu dia pergi bagi dekat orang. So orang tu pregnant adalah daripada salah lah dari segi undang-undang sebab itu adalah sperma dengan ovum kita tak tahu siapa punya. Tapi dia jual pada orang tu. And then orang tu mengandung. So mengandung dia ada masalah lah. Maksudnya masalah dari segi legal, masalah dari segi siapa parents dia whatsoever. So macam tu. So basically sebenarnya
masalah ketidaksuburan ni sebenarnya dia baik kalau dia nak tolong orang yang dah kahwin tak ada anak. Dan saya tambah sikit, apakah yang dimasukkan ketidaksuburan? Yang ni saya tahu daripada doktor. Saya pun sebenarnya rezeki nak dapat anak lambat. So sebab tu saya tahu sikit. Saya nak dapat anak 2 tahun. Almost 2 years baru saya dapat. So saya tahu sikit lah. So apakah yang dimasukkan sebagai ketidaksuburan? Maksud ketidaksuburan adalah apabila awak dan suami awak cuba mendapatkan anak secara semula jadi selama 18 bulan, which is 1 tahun setengah. Kita kata kita ada masalah ketidaksuburan. Jika korang nanti dah kahwin, dalam masa tu tak ada masalah ketidaksuburan, maksudnya korang dah cuba nak dapat anak selama 1 tahun setengah, korang kena jumpa doktor. Tetapi itu bergantung awak dengan suami. Ada orang dia kahwin memang tak nak ada anak dulu, dia nak honeymoon for 2 years. Dia memang tak ada anak. Okay, so tu tak ada apa. Tapi bila masa kita panggil dia ketidaksuburan, bila dia cuba secara semula jadi selama 1 tahun, 1 tahun setengah, tak boleh jumpa doktor. Tapi biasanya bila jumpa doktor, doktor tak akan terus buat IVF. Dia akan kira kita haid. So basically kalau nak jumpa doktor, mula-mula korang kena ada korang punya kita haid. Perempuan korang kena ada korang punya kalender. Bila last, bila ni, korang punya kita haid, berapa lama. So basically masa saya dengan doktor minta saya punya kita haid. Dan saya adalah masalah kita haid saya tak teratur. Saya ada tidur masa 35, kadang masa 40. So basically susah nak tahu time pengovulan tu. Kemudian saya tanya dengan doktor, adakah disebabkan saya kurus? Dia kata tak disebabkan kurus. So sebenarnya dalam kes tu dulu kenapa saya ada masalah tu, sebenarnya saya ada masalah cyst. So cyst tu adalah satu, kan kita punya follicle tu kan akan jadi corpus luteum kan. Masalahnya corpus luteum saya, follicle saya tu, dia jadi parasit, dia jadi abnormal. Bila dia jadi abnormal, so hormon saya, progesteron dengan estrogen saya tak normal, dia mengganggu saya punya kita haid. So basically bila saya buang saya punya cyst, saya punya kita haid jadi normal, so saya senang nak plan. So basically you guys kena apa-apa kalau ada masalah macam tu korang jumpa doktor. Dan satu lagi jangan tunggu lama. Sebab masalahnya bila you guys tunggu lama, kita perempuan masalahnya usia kita sebaya dengan umur kita. Katakanlah saya 40, so usia saya umur 40. So dia tak berapa cantik, dah lama tak cantik. So basically kalau korang nanti dah kahwin, katakanlah susah nak dapat anak, korang jumpa doktor cepat. Tapi satu yang saya perasan basically sebenarnya macam mana saya boleh pregnant, satu bila korang tak stres. Sometimes stres pun dia boleh mengganggu jugalah awak punya tu. So basically perempuan kita kena belajar control kita punya emosi. Even though it's quite difficult. Kenapa quite difficult? Sebab dalam badan kita banyak hormon progesteron, estrogen, and then ditambah faktor luar, orang push dia akan rasa jadi tak normal, jadi imbalance. Tapi masalahnya you have to try very hard nak cari balance tu. Okay, so untuk yang lelaki pula kalau ada masalah macam tu, you guys kena bagi support lah pada isteri. Jangan bagi dia stress and everything semua macam tu. So, any question? Saya suka tajuk ni tapi saya tak nak cerita banyak-banyak, nanti mengarut. Ada masalah? Saya minta maaf, yang ini saya tak habis, saya rasa minggu depan. Saya tak boleh lah, hari ni pun saya rasa nak muntah dah ni. Ni saya tak mampu lah, saya rasa tak mampu dah. So, do you have any question? Lama dah ni, 1 jam setengah cukup lah. Do you have any question? Tak ada Ya Allah, okay. So thank you so much. Terima kasih Hafiz. Saya nak ucapkan, hey kembar. Kembar, awak dengar tak tadi saya cerita pasal kembar? Kalau saya tahu tadi saya dah interview dah. Fazil. Kembar. Sampai hati awak palau saya kembar. Okay, tak apalah. Alright, so saya pun nak tanya antara kembar 2 orang ni siapa dulu lahir berat dia apa? Yang besar kan? Okay, tak apalah. So korang dah masuk pun, ada ke dia tulis? Sekejap. Kembar. Okay, kembar tak ada. Okay, kembar dia malu. So tak apalah. So hopefully hari ni korang ada banyak ilmu baru. So thank you so much. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Hopefully banyak ilmu baru dan saya cuba sedaya upaya saya nak bagi ilmu pada awak. So itu sahaja, saya minta maaf. Thank you so much for your time. Okay, so bye semua. Terima kasih semua. Thank you so much. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, selamat tahun baru. Thank you so much. Okay, thank you everybody. Thank you Adlin, 2 hari masuk. Thank you Fatia. Terima kasih senior sebab bagi support join the class. Kalau tak ada senior ni mau 10 orang je. Thank you everybody. Terima kasih senior. Terima kasih Kalai. Thank you so much Kalai. Thank you Aiman Fazli. Thank you Kembar.
Terima kasih. Okay, bye. Bye semua. Bye. Dah. Set off eh. Bye dah. Tidur. Right. Start recording.